yang dipandu oleh wakil JAKWA, Jabatan Kemajuan Orang Asli, iaitu Encik Azri. Dia akan bawa kita masuk ke kampung orang asli Serigala, Hulu Bernam. Okey, jadi tujuan saya datang ke kampung ini pada hari ini adalah untuk meninjau kehidupan orang asli di era pandemik. Untuk tahu semua tu, ikuti laporan saya. Setiba di Balai Raya Kampung Orang Asli Serigala, kru sumber kini disambut oleh Tok Batin Ahmad Bahngah dan Pengerusi Jawatan Kuasa Kampung Orang Asli JAKWA Serigala, Tahim Nai. Dalam usaha untuk menangani penularan wabak COVID-19, komuniti orang asli tidak terkecuali dalam senarai yang harus divaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Menurut Tok Batin, penduduk asli kampung itu mendaftar suntikan vaksinasi melalui borang yang diuruskan JAKWA sejak bulan Mac lalu. Kalau ikut orang asli ni bukan kebanyakan semuanya tidak ada aplikasi MySejahtera lah. Yang ada pun beberapa orang yang ada termasuk saya lah. Jadi kita daftar melalui JAKWA hingga hari ni saya campur termasuk yang daftar MySejahtera, daftar dengan klinik kesihatan. Ada seramai kita 80 orang yang menunggu untuk divaksin lah. Kita akan tunggu daripada pihak JAKWA ataupun daripada pihak Kementerian Kesihatan atau PKD untuk mengumumkan. Untuk vaksin ni memang saya mohon kepada pihak berkenaan JAKWA, Kementerian Kesihatan supaya kami ni divaksinkan di kampung ini. Ya, kita bukan masalah kita tak nak keluar, masalah kita pengangkutan. Jadi kita nak pergi kat pusat pemberian vaksin tu memang jauh daripada tempat kita ni. Jadi kita mohon pihak jabatan dengan KKM ni vaksinkan di kampung ni. Dan untuk maklumat, saya sendiri pun telah vaksin dos pertama di Hospital Orang Asli Gombak pada 19 Jun yang lepas. Ya. Sementara itu, Wakil JAKWA Azri Satun memaklumkan kerjasama dengan Jabatan Penerangan Daerah Selangor sedang dirancang untuk taklimat penerangan vaksinasi dan COVID-19 di perkampungan ini. Pihak JAKWA memang sentiasa bekerjasama dengan pejabat kesihatan daerah yang mana kita menyalurkan maklumat berkenaan dengan masyarakat orang asli yang layak untuk divaksinkan. Kita menyediakan satu borang pendaftaran vaksinasi secara manual. Borang ini untuk masyarakat orang asli yang tidak mempunyai MySejahtera lah. Dan di borang tersebut kita ada menyediakan format-format yang tertentu lah yang diperlukan oleh pejabat kesihatan daerah, dan apabila penduduk kampung mengisi borang tersebut, mereka akan serahkan kepada pihak JAKWA dan kita akan menyerahkan maklumat tersebut kepada pejabat kesihatan daerah untuk didaftarkan mengikut rekod pejabat kesihatan lah. Dan daripada situ pejabat kesihatan dapat mengenal pasti orang asli di kawasan-kawasan tertentu yang memerlukan vaksin. Sementara itu, menyentuh mengenai prosedur operasi standard SOP, Tok Batin bertindak menutup halangan simpang masuk kampung tersebut bagi mengawal keluar masuk penduduk. Okey, waktu malam memang kita walaupun PKP penuh ke PKPB ke, memang kita tak benarkan penduduk kampung ni keluar selepas pukul 8 malam. Ya, sebab kita tak nak macam-macam, bukan setakat penyakit, benda-benda lain pun mungkin kita akan terlibat sekali lah. Dari segi pematuhan SOP, kita di pihak JAKWA sebab kita tak ramai. Cuma kita mengharapkan bantuan daripada Tok Batin dan juga pengurusi JPKKOA. Di dalam grup WhatsApp kita akan update berkenaan dengan SOP terkini daripada pihak kerajaan. Dan kita juga akan melawat ke kampung yang mana ada isu-isu. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP penuh 3.0 turut
menyebabkan pendapatan penduduk kampung orang asli terjejas. Namun begitu, pihak Jakua menghulurkan bantuan berbentuk bakul makanan kepada 1,364 ketua isi rumah meliputi 16 buah kampung. Kita telah memberi bantuan tu pada tak silap saya pada pertengahan bulan Mei, yang mana jumlah bakul makanan tu lebih kurang hampir dekat RM200 lah untuk isi rumah, yang mana kita harap dengan bantuan daripada pihak kerajaan, pihak Kementerian Jaga Jakuan dapat membantu untuk meringankan sebersedikit lah beban kepada masyarakat orang asli, yang mana mereka pun tidak dapat bekerja ketika itu, dan kita harap dengan yang bantuan tersebut dapat membantu mereka lah. Dan kita juga sebenarnya tengah mengumpul untuk data ni lah, dan mungkin selepas kita tidak pasti sama ada kalau PKP ini berterusan, mungkin kita akan ada bantuan seterusnya lah yang mungkin kita fikirkan perlulah untuk kita membantu masyarakat orang asli. Saya kemudiannya mendapatkan respon beberapa penduduk kampung untuk mengetahui sejauh manakah kefahaman mereka mengenai wabak COVID-19 dan vaksinasi. Adakah mereka telah mendaftar untuk suntikan vaksin? Malah kampung tak dapat beraya. COVID lagi gigit orang. Macam penyakit lah. Macam penyakit. Boleh demam. Macam semut ke batuk ke. Kenapa kita kena pakai ni? Ada COVID. Ada COVID? Kalau pakai tu nanti COVID tu? Tak ada. Tak ada. Yang saya faham lah, saya tengok pada TV setiap hari. Saya memang tengok TV, saya tengok dalam tu, saya memang gerun, saya takut juga. Pasal apa saya pun dah berdata dengan Jabatan Orang Asli Pemula dengan Tok Batin. Tapi tak ada panggil. Saya memang tak betul lah rasa apa ni engine tu. Tapi baru ni saya pergi klinik pun saya data nama dekat klinik, dia kata saya dah datakan dekat Sungai Seris, dekat Kampung Orang Asli dengan Tok Batin, cik tak apa, cik ada penyakit, kami terpaksa ambil. Tapi tak tahu bila pula dia panggil. Saya dah data di Sungai Seris tu dah. Saya selalu juga bagi pesan pada anak-anak saya, kalau keluar rumah kena pakai mask ni. Saya cakap ini penyakit ni kita tak tahu. Tak siapa-siapa yang membawa, tiba-tiba kita sakit, besok bapa sakit, mak sakit. Itu saya memang pesan betul pada anak-anak saya. Saya bagi ingat, keluar je rumah mesti pakai mask. Apa yang kami tahu tentang COVID lah yang melanda bukan di negara kita sajalah, seluruh dunia mengalami bencana ni lah. Jadi bagi saya vaksin tu adalah untuk mencegah lah, supaya antibody kita kuat, supaya bila kita dijangkiti ataupun yalah kita dijangkiti taklah memudaratkan ataupun melemahkan antibody kita. Vaksin ni kita, yang saya faham lah, untuk mencegahkan jangan bagi jangkitan ke orang lain lah. Tapi itu yang terbaik lah bagi kami. COVID ni satu penyakit yang agak susah nak dibantah lah. Dia penyakit dia mudah berjangkit kepada orang lain. Kita tengok melalui media sosial, COVID ni dia satu jenis wabak. Yang kita tahu wabak ni dia boleh membunuh kan, sampai ke tahap membunuh. Yang saya tahu vaksin ni dia sebenarnya memberi perlindungan pada kita, antibody kita, itu je. Saya mendaftar sudah dengan pihak Jakua sendiri. Di kesempatan ini, kru sumber kini dibawa mengelilingi kawasan kampung untuk melihat keberadaan penduduk kampung. Kami mendapati mereka mematuhi arahan untuk kekal berada di rumah. Terdapat seramai 60 keluarga bersamaan 365 penduduk yang menghuni kampung tersebut. Mereka terdiri daripada penuri getah, pemandu lori, pengawal keselamatan, peniaga dan sebagainya.
Dalam perjalanan itu, kami menemui surau kampung untuk kegunaan komuniti orang asli yang beragama Islam. Surau tersebut dalam keadaan yang tidak terurus akibat tempoh pelaksanaan PKP yang begitu lama. Menurut Tok Batin, pihak Lembaga Zakat Selangor sebelum ini ada menyalurkan dana sebanyak RM15,000 untuk menampung kos membaik pulih surau. Kami turut dibawa melawat rumah salah seorang penduduk kampung yang menjalani perniagaan barang runcit secara kecil-kecilan. Peniaga yang mesra dipanggil Patrick itu telah menjalankan perniagaan runcit selama setahun. Namun bekalan barang keperluan asas menjadi terhad sejak PKP kerana beliau hanya dibenarkan untuk membeli di kawasan dalam daerah sahaja. Bagaimanapun katanya bekalan tersebut masih mencukupi untuk menampung keperluan penduduk kampung. Okey, di sini merupakan salah satu kedai runcit dalam kampung ni. Okey, kedai runcit ni milik Encik Patrick. Kita boleh lihat ada tonggas. Tadi dalam tu saya dah tengok. Dalam tu ada barang-barang kering macam telur, sardin, minyak, tepung untuk keperluan menampung keperluan penduduk di sini. Okey, kedai dia pula dia buat betul-betul sebelah rumah. Memang tak asing lah. Dalam sehari itu adalah dalam 4 orang, 5 orang, 6 orang begitu. Tapi tak seramai itulah. Bisa. Bezanya sebelum PKP ada ramai juga sikit lah, ada dalam 70% macam itulah. Tapi dah disebabkan ini PKP ini kurang dalam 30% lah seperti itu. Sekian saja laporan saya Zahri Sofia Zaharin dan juga juru kamera Taufik Ismail di Kampung Orang Asli Serigala, Hulu Selangor untuk Sumber Kini. Jumpa lagi. Bye-bye.